KPM. Didik TV KPM. Selamat pagi. Hai semua. Anda sedang menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Salam semangat kemerdekaan kerana bulan Ogos merupakan bulan kebangsaan Malaysia. Apa-apa pun apabila kita duduk di rumah ataupun kita perlu keluar untuk keperluan yang penting, jangan lupa SOP tetap dijaga dengan memakai pelitup muka dengan kemas dan baik. Jaga penjarakan fizikal ya semua. 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda apabila perlu. Satu lagi episod di mana hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan moral. Agak-agaknya, siapakah guru yang akan bersama-sama dengan kita? Kita saksikan profil beliau. Buruh, nelayan dan juga petani, gaya hidup kini dah berubah. Anak-anak terasa mindanya, lahir generasi bijak pandai. Pakar IT, pakar ekonomi, jago sukan dan juga jutawan. Berkereta jenama negara, megah menyusur di jalan raya. Alam cyber teknologi terkini, kejayaan semakin hampiri. Biar di kota ataupun desa, kita semua pasti merasa bangga. Keranamu kami mendakap tua, keranamu kami bangsa berjaya, keranamu kami hidup selesa. Limpah budi kemakmuran negara. Keranamu kami bebas merdeka. Keranamu nyawa dipertaruhkan. Keranamu rela kami berjuang demi bangsa kedaulatan negara. Keranamu negara Malaysia. Malaysia. Terima kasih Malaysia. Wah, cikgu. Apa khabar? Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, Nisa. Apa Dari khabar? jauh tadi saya dah tengok. Saya tengok cikgu bersemangat. Saya khabar baik, cikgu. Terima kasih. Saya tengok bersemangat betul. Ya, cikgu memang Tipen bulan kemerdekaan. seorang-seorang nyanyi. Saya tunggu je tadi. Baiklah, rakan-rakan di rumah, ini dia Cikgu Tipen bersama-sama dengan kita untuk slot pendidikan moral pada hari ini. Jadikan Cikgu Tipen, silakan cikgu perkenalkan diri kepada murid-murid dari seluruh Malaysia. Silakan cikgu. Baik, Nisa. Baik, nama saya Tipenat Anak Lelaki Selva Raju. Boleh panggil saya sebagai Cikgu Tipen ataupun Tiben Selva. Saya merupakan guru data di sekolah saya. Saya mengajar di SK Section 13, Sekolah Kluster Kecemerlangan. Baik, terima kasih Cikgu Tipen. Sebenarnya kan sama-sama. hari ini saya lihat dalam pada kita bulan kebangsaan ni, mungkin itu yang merangsang semangat Cikgu Tipen menyanyi lagu Keranamu Malaysia pada betul. hari ini. Sebelum saya tanya Cikgu, apa sebenarnya yang kita nak belajar ni? Banyak ni. Saya nampak ada RM50. Ya. Tapi sebelum tu kan Cikgu, saya kira saya nak panggil rakan-rakan saya untuk boleh. sama-sama menyertai kelas kita pada hari ini. Jadi di mana rakan-rakan saya? Mana ya rakan-rakan kita? Hai adik-adik, selamat pagi. Hai, nampaknya semua bersemangat. Wah, cantik-cantik lah mereka hari ini. Berpakaian cantik ni. Jadi kita nak berkenalan dengan mereka. Ya, boleh Nisa. Okey, jom kita berkenalan dengan rakan kita yang pertama. Dan mereka ini semua sebenarnya dari 6 buah sekolah yang berbeza. Kita mulakan dengan murid pertama. Silakan Yashin, perkenalkan diri anda. Salam sejahtera semua. Nama saya Yashin Rawan Alki Ramara. Nama panggilan saya Yashin. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Seksyen 13 Shah Alam. Terima kasih Yashin dari SK Seksyen 13 Shah Alam. Seterusnya kita ada Sasmitra. Silakan Sasmitra. Selamat sejahtera, nama saya Sasmitra Ramesh. Nama panggilan saya ialah Sasmitra. Saya belajar di SJKT Taman Tun Aminah. Terima kasih. Itu dia Sasmitra dari SJKT Taman Tun Aminah Johor Bahru. Okey, baiklah. Kemudian kita pergi kepada Darshini. Silakan Darshini.
Salam sejahtera semua, saya Darshini Kumaran. Nama panggilan saya Darshini. Saya murid SJKT Ladang Batar Rabit. Baik, terima kasih. Darshini dari SJKT Ladang Batak Rabit Teluk Intan, Perak. Ya, Perak. Tempat asal saya tu. Tempat asal cikgu. Ya. Baiklah. Kemudian kita ada Yik Ling. Silakan Yik Ling, perkenalkan diri anda. Salam sejahtera semua. Nama saya Teh Yik Ling. Nama panggilan saya Yik Ling. Saya dari sekolah JKC Masjid Tanah. Baik, terima kasih Yik Ling dari SJKC Masjid Tanah, Melaka. Ya, Melaka. Wah, seluruh Malaysia ni murid-murid cikgu hari ini. Kemudian kita ada Pohang. Silakan Pohang, perkenalkan diri anda. Salam sejahtera cikgu dan kawan-kawan. Nama saya Li Pohang. Boleh panggil saya Pohang. Saya dari SJKC Chonghua Jeti Terengganu. Baik, ini dari Patah Timur, Terengganu. Baiklah, seterusnya kita ada Janavi. Janavi, silakan Janavi, perkenalkan diri anda. Selamat sejahtera, nama saya Janavi, nama panggilan saya ialah Janavi dari Sekolah Kebangsaan Batu Belah. Baik, dari SK Batu Belah Kelang Selangor, betul-betul satu Malaysia. Satu Malaysia. Rakan-rakan kita pada hari ini. Baiklah cikgu, saya nak tanyalah cikgu, Tipen kan apa yang kita nak pelajari pada hari ini? Saya nak dapat duit raya ke? Ya, nak bagi duit raya pun boleh juga. Ya. Masih sempat lagi. Tapi topik kita hari ini ialah hormati negara, rakyat sejahtera. Hormati negara, rakyat sejahtera. Mungkin cikgu boleh kupas sedikit lagi apa yang kita nak fokuskan kepada topik kita hari ini. Baik, hari ini kita akan belajar tentang cara-cara menghormati negara. Lepas tu kepentingan menghormati negara dan memerihalkan perasaan apabila menghormati negara. Jadi standard kandungan, standard pembelajaran 6.1.1 hingga 6.1.3. Ya, baiklah. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut kepada apa yang kita nak pelajari sama-sama pada hari ini, saya ada satu video yang nak kita kongsikan bersama-sama dengan semua yang menonton kita pada hari ini. Jadi jom sama-sama kita saksikan. Ya, jom. Kita perlu menghormati jalur gemilang dan bangga untuk mengibarkan jalur gemilang di mana-mana sahaja. Di rumah, di kereta dan di tempat-tempat yang sesuai. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menghayati dan mengamalkan 5 prinsip rukun negara, iaitu yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara, yang ketiga, keluhuran perlembagaan, yang keempat, kedaulatan undang-undang, dan yang kelima, kesopanan dan kesesimbangan. Kita perlu berdiri semasa menyanyikan lagu Negaraku dan ketiga, bendera Malaysia dinaikkan. Negaraku, tanah tumpahnya darahku, rakyat hidup bersatu dan maju. Itu dia perkongsian daripada adik-adik kita berkenaan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Baiklah Cikgu Tipen, sebelum kita mulakan kelas kita, eloklah kiranya kalau kita lakukan sedikit SOP dahulu, seperti kita sanitasi dahulu tangan kita. Silakan Cikgu. Baik, boleh. Dalam pada kita menjaga jarak fizikal kita di sini. Ya, sangat penting ya. Menjaga SOP ni sangat penting. Kemudian saya pula. Jadi, Kak Nisa nak tanya kepada adik-adik di Google Meet, adakah anda sudah bersedia untuk kelas kita pada hari ini? Sekiranya anda sudah bersedia, boleh tak bagi Nisa double thumbs up? Ya, nampaknya mereka sudah bersedia. Rakan-rakan di rumah diharapkan sudah bersedia. Kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Terima kasih kerana masih menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K dan kita ada Cikgu Tipen dan rakan-rakan kita dari 6 buah sekolah berbeza dari seluruh Malaysia. Baiklah Cikgu Tipen, tiba masa untuk saya serahkan kepada Cikgu untuk kongsi apa yang kita nak pelajari sama-sama pada hari ini. Silakan Baik, Cikgu. terima kasih Nisa. Okey, sebelum kita sambung, baik, kita menguji murid-murid kita. Baik. Baik, okey. Cara-cara menghormati negara. Okey. Murid-murid, bolehkah anda menyenaraikan cara-cara menghormati negara dalam peta bulatan? Dalam peta bulatan. Baik. Okey, ada dah siap ke? Lajunya. Tak apa, lukiskan dahulu peta bulatan adik-adik. Tulis dulu. Okey, tulis cara-cara dan menghormati negara. Baik, dalam cara-cara menghormati negara ni, okey, kita cikgu ada pilih beberapa gambar, okey, di mana menghias jalur gemilang, okey, jalur gemilang untuk sambutan kemerdekaan, ada perarakan kemerdekaan, lepas tu yang gambar yang di Pertuan Agong di mana memberi penghormatan kepada baginda. Betul. Okey, penting ya. Baik. Ada yang dah siap, murid-murid? Okey, kalau dah siap boleh tunjukkan di skrin bagaimana peta. Kalau dah siap, tolong tunjukkan. Wah, kita lihat sikit. Okey. Dah Ada yang dah maklumat. siap. Okey, mari kita dengar jawapan daripada siapa dulu? Nisa nak pilih siapa? Saya nak pilih Darshini. Okey, Darshini. Kongsikan maklumat yang Darshini dapati dalam peta bulatan Darshini. Silakan. Membentuk perpaduan dan keamanan negara dapat melahirkan semangat patriotisme. Okey, baik, terima semangat kasih. patriotisme. Okey, betul. Okey ya. Baik, seterusnya kita tanya Yashin. Yashin, silakan. Okey, mewujudkan perasaan bangga kepada negeri masing-masing. Betul? Bangga. Okey, bangga terhadap negeri. Penting tu. Betul. Okey. Baik. Okey, tepat ya. Jadi kita sambung dengan penjelasan, okey ya. Cikgu jelaskan ya. Baik. Okey, yang pertama, okey, yang paling utama menghormati yang di-Pertuan Agong sebagai pemerintahan tertinggi negara. Ya. Jadi Agong merupakan ketua negara kita. Kita perlulah menumpahkan taat setia kepada baginda. Okey. Siapa Agong kita? Agong ke-16 kita sekarang ni. Terkini, Agong terkini. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Murid-murid? Agong yang terkini. Saya, cikgu. Okey, Ya, silakan baik, Poh Lipo Hang. Beliau ialah Sultan ke-16 sekarang. Baik. Baginda, okey ya, cikgu betulkan ya. Baginda merupakan Sultan Agong yang ke-16. Ya. Namanya ialah okey, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang ke-16 Al-Sultan Abdullah. Baik ya. Baik, seterusnya kita perlu menghormati lambang negara. Baik, cikgu ada pilih beberapa lambang iaitu jalur gemilang. Baik ya, jalur gemilang. Seterusnya bunga raya, lagu negaraku, rukun negara dan jata negara. Ya. Selain daripada lambang ni, ada tak lambang-lambang yang lain yang kamu tahu? Boleh Ada jawab? nak kongsikan? Cikgu saya. Baik. Saya. Siapa? Siapa? Kita beri kepada Janevi. Janevi, silakan. Silakan Janevi. Harimau Malaya. Harimau Malaya. Harimau Malaya, haiwan kebangsaan kita. Ya. Okey, binatang kebangsaan kita, harimau Malaya. Betul, tepat ya. Okey, selain itu ada lagi tak? Ada lagi nak kongsikan? Okey. Saya. Sasmitra. Bagus. Silakan. Pokok Melaka. Baik, pokok Melaka merupakan lambang negeri Melaka. Okey ya. Jadi setiap itu ada makna dia. Baik, kita sambung teruskan. Okey, jalur gemilang. Okey, jalur gemilang ni penting ya, bendera kita, bendera kebangsaan kita. Betul. Okey, setiap itu membawa makna. Jalur ni ada 4 warna, okey. Jalur gemilang ada 4 warna. Betul. Kuning, biru, merah dan putih. Okey, warna apa yang membawa makna kepada perpaduan? Siapa nak cuba warna yang membawa maksud perpaduan? Perpaduan. Okey, Poh Saya Hang. nak jawab. Silakan, Baik, Poh Lipo Hang. Warna? Kuning. Warna kuning adalah warna raja. Okey, warna warna kedaulatan raja. Okey.
Warna biru. Melambangkan perpaduan. Ya, seperti yang Cikgu Tipen pakai warna biru. Ya, warna biru. Sebab itulah cikgu pakai warna biru hari Yashin ni. pun pakai warna biru. Ya, kalau perasan lagu Jalur Gemilang, Merah Mubarak Semangat Wajah pun dah ada makna-maknanya. Betul. Baik, kita teruskan. Bunga Raya, Bunga Kebangsaan. Baik ya. Ini adalah Bunga Raya, Bunga Kebangsaan kita. Terusnya Jata Negara. Okey, Jata Negara. Setiap ini membawa makna, okey, harimau membawa makna keberanian dan kekuatan. Dan cokan kata kita bersekutu bertambah mutu. Okey, di sini kita boleh nampak pokok Melaka. Okey, yang ni negeri apa Nisa? Kalau saya lihat, saya tahu tu macam Pulau Pinang, cikgu. Ya, betul. Betul ya? Pulau Pinang. Okey. Dan ada Bunga Raya. Okey. Dan lambang-lambang ini, lambang-lambang kebanggaan negara kita ni, kita boleh lihat dalam wang kertas kita. Betul. Dalam saya tunjukkan contoh. Kita ambil nilai paling besar lah, cikgu ya. Ya, betul. Ini dalam wang ada, lepas tu dalam kita boleh guna dalam perhiasan. Contohnya lampu perhiasan, dekat bulatan. Dan kain kita boleh guna dalam kain. Kalau di stem yang biasa kita gunakan, tak tahulah rakan-rakan kita sekarang ni masih gunakan atau tidak, tapi stem juga banyak menampilkan corak-corak dan imej-imej yang melambangkan lambang negara. Melambangkan lambang negara. Contohnya Bunga Raya ada, harimau ada, Jata Negara. Baik, kita teruskan dengan rukun negara, prinsip rukun negara. Baik, prinsip rukun negara. Okey, prinsip yang pertama. Okey, apa itu prinsip pertama? Siapa nak kongsikan prinsip Murid-murid pertama? Baik. Okey, sila jawab. Kepercayaan kepada Tuhan. Okey, di mana menerima agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan, menghormati agama dan kepercayaan pelbagai kaum. Dan rukun negara juga, lima kelopak Bunga Raya itu melambangkan rukun negara. Melambangkan rukun negara. Jadi saling berkait dia, cikgu? Ya, saling berkait. Baik ya. Kita sambung dengan prinsip kedua, iaitu kesetiaan kepada Raja dan negara. Okey, penting. Okey ya. Perlu menghormati yang di-Pertuan Agong seperti mana saya cakap tadi. Okey. Seterusnya, yang prinsip yang ketiga. Yang ketiga. Cikgu saya. Baik, Yashin. Keluruhan perlembagaan. Keluhuran perlembagaan. Baik ya, di mana mematuhi dan mempertahankan perlembagaan negara. Apa itu perlembagaan negara? Cikgu, saya nak jawab. Baik, Lipo Hang. Silakan. Perlembagaan ialah undang-undang tertinggi di Malaysia. Baik, undang-undang tertinggi, undang-undang bertulis yang tertinggi di Malaysia. Menjadikan perlembagaan sebagai rujukan undang-undang. Terusnya prinsip yang keempat. Cikgu, saya jawab. Okey, kita cuba dengan Darshini. Baik, Darshini. Kedaulatan undang-undang. Baik, menerima dan mematuhi undang-undang. Dan prinsip yang kelima ialah apa, Yikling? Okey, Yikling. Silakan Yikling. Kesopanan dan kesusilaan. Okey, kesopanan dan kesusilaan. Perlu menjaga pertuturan dan perlakuan demi perpaduan negara. Seterusnya, ini adalah lirik lagu Negaraku. Dan semasa menyanyikan lagu Negaraku, kita perlu berdiri tegak, cikgu. Ya, betul. Berdiri tegak, tangan di sisi. Baik ya. Baik, kita sambung dengan menghormati pemimpin negara. Ini juga merupakan salah satu cara. Okey, cikgu nak tanya, siapa Perdana Menteri Malaysia yang pertama? Yang pertama. Okey, kita nak lihat Janavi. Silakan Janavi. Tunku Abdul Rahman. Baik, Tunku Abdul Rahman. Dan gelaran Tunku Abdul Rahman ialah Bapa Kemerdekaan. Bapa Kemerdekaan. Ya, semua tahu. Okey, tahniah semua. Tepuk untuk diri sendiri. Okey. Betul. Baik. Dan Perdana Menteri yang terkini ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ya, betul ya. Tan Sri Haji Muhyiddin bin Haji Yassin. Baik, kita sambung dengan mematuhi peraturan dan perlembagaan negara. Ini cikgu dah terangkan tadi. Baik. Terusnya, menghayati dan mengamalkan prinsip rukun negara dalam kehidupan seharian. Perlu
menghayati dan mengamalkan. Baik. Terusnya, mengibarkan jalur gemilang di hadapan rumah pada bulan kemerdekaan. Ya. Nak tahu? Okey, Nisa pernah ni tak mengibarkan jalur gemilang? Pernah tak? Kalau boleh cikgu, depan pagar rumah tu nak penuh macam kita dekat sini. Banyak jalur gemilang yang kita ada. Bagus. Okey, kita tanya murid-murid. Ya. Pernah tak anda mengibarkan jalur gemilang di hadapan rumah? Atau di mana-mana? Pernah. Bagus. Okey. Yang ni saya ambil daripada gambar Johor. Dah boleh nampak gambar bendera negeri Johor. Dah ada dah. Okey, seterusnya. Okey, menyanyikan lagu patriotik dengan penuh bersemangat sambil mengibarkan bendera. Macam Cikgu Tipen tadilah, lagu Kerana Malaysia, bersemangat sungguh. Saya dekat tepi pun cikgu tak perasan. Betul. Semangat kemerdekaan tu. Okey, baik. Jadi ini merupakan gambar di sekolah saya di mana kami menjalankan aktiviti pertandingan nyanyian lagu negaraku. Lagu patriotik. Nyanyian lagu patriotik. Lagu patriotik. Baik. Menyertai perbarisan sempena sambutan Hari Kemerdekaan yang diadakan. Baik, yang ni sebelum ini kita mengadakan perbarisan sempena sambutan Hari Kemerdekaan ini secara meriah. Betul, secara besar-besaran. Secara besar-besaran di Dataran Merdeka biasanya lah. Ya, ataupun di Putrajaya. Ya, ataupun di Putrajaya, betul. Tetapi sejak pandemik ni, jadi kita buat sambutan secara sederhana. Ya, secara alam maya. Ya, secara alam maya. Kita tanya rakan-rakan kita, cikgu, siapa pernah menyaksikan pembarisan di tahun-tahun sebelum ini? Siapa pernah saksikan? Tak kiralah di kaca televisyen ataupun secara berdepan. Siapa pernah pergi? Kalau pernah, boleh angkat tangan. Dalam TV? Ada tak dalam ataupun televisyen? Ataupun saksikan di televisyen? Ada. Tu, ada. Lipohang dengan Sasmitra. Okey. Jadi, kita haraplah lepas pandemik ni kita dapat sambut dengan meriah secara besar-besaran. Betul. Harap yang pandemik ni akan berakhir. Betul. Baik, kita sambung dengan mengenali dan menghargai sejarah negara. Okey, perlu menghargai dan mengenali sejarah negara. Okey, ini peristiwa apa? Murid-murid? Siapa tahu gambar tu? Peristiwa apa ni? Kemerdekaan. Ya, peristiwa kemerdekaan di mana Tunku Abdul Rahman laungkan sebanyak 7 kali merdeka. 7 kali merdeka. Ya, merdeka. Ya. Baik. Okey, kita sambung dengan kita uji. Cikgu dah ajar, jadi cikgu nak uji. Okey. Kemahiran murid-murid. Baiklah, cikgu, sebelum kita uji kemahiran rakan-rakan kita, mungkin saya nak beri mereka sedikit waktu untuk bersedia. Rakan-rakan di rumah pun boleh turut sama mencuba untuk sesi kita selepas ini. Kita berhenti rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Jumpa anda selepas ini di Teras Didik TV KPM. Baik. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa, Cikgu Tipen dan rakan-rakan kita dari 6 buah sekolah yang berbeza seluruh Malaysia. Sesuailah dengan topik kita hari ini. Baiklah cikgu, tadi kita dah beri mereka maksa untuk mereka bersedia akan aktiviti kita selepas ini. Jadi jom kita teruskan. Silakan cikgu. Baik. Jadi kita akan uji murid. Baik. Wah. Baik. Okey. Perlu pilih kenyataan betul tentang cara-cara menghormati negara. Okey. Okey, murid boleh cuba? Kita nak mulakan atau kita mulakan ada yang nak. Okey, ada yang dah angkat tangan. Yikling, silakan Yikling. Okey, Yikling. Tidak berdiri tegak semasa mendengar lagu negaraku dinyanyikan ialah salah. Salah. Baik, macam mana salah. Cikgu? Kita letak dulu di situ. Okey, kita letak dulu. Okay. Baik. Pernyataan seterusnya. Kenyataan betul. Silakan Rashini. Menghormati Yang di-Pertuan Agong sebagai pemerintahan tertinggi negara ialah betul. Betul. Okey, kita susun baik. dahulu.
Okey, seterusnya tadi cikgu nampak Sasmitra angkat tangan. Sasmitra, kita beri peluang silakan. Sasmitra. Menghina rukun negara dan jantan negara ialah salah. Betul. Okay, kita letak di bahagian salah. Okey, bahagian salah ya. Baik, seterusnya. Seterusnya, Janavi. Mengibarkan jalur gemilang di hadapan rumah pada bulan kemerdekaan. Betul. Betul. Okey, baik. Seterusnya, silakan Yashin. Tidak yang akhir sekali cikgu. Okey. Tidak bersyukur dengan nikmat keamanan yang dihadapi. Betul ke salah? Salah. Salah. Okey. Okey, Seterusnya. Pohang. Satu lagi betul. Mematuhi segala bentuk peraturan dan perlembagaan. Betul. Betul. Okey, satu lagi. Satu lagi. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba lagi? Okey, Darshini, silakan. Menghormati pemimpin negara dalam memimpin negara ialah betul. Okey, betul. Ini bermakna yang terakhir itu adalah salah. Salah, tidak mengambil tahu. Okey. Kita lihat. Kita lihat betul tak jawapan? Betul. Okey, tahniah. Tahniah semua. Tahniah semua. Double thumbs up. Okey ya. Yeay. Okey, kita uji lagi. Boleh? Okey, kita uji lagi ya. Baik. Wah. Baik, kita perlu menghormati. Okey, sebagai pemerintahan tertinggi negara. Siapa kita perlu menghormati? Ada 3 pilihan jawapan di situ. Yang di-Pertuan Agong. Siapa yang cuba tadi? Yashin. Yashin, yang Yashin di jawab Pertuan yang di Pertuan Agong. Agong. Okey. Kita lihat betul. Betul. Tahniah. Baik, seterusnya kita harus menghormati negara kerana lambang adalah negara kita. Apa? Okey, jawapan. Lambang negara. Okey, lambang negara. Identiti. Baik, identiti. Kita lihat. Kita semak, betul tak? Betul. Baik, okey. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menyertai perbarisan sempena sambutan yang diadakan. Sambutan apa tu? Hari Kemerdekaan. Hari kemerdekaan. Bukan hari kanak-kanak ya? Bukan. Betul. Betul. Ya. Mereka semua tahu jawapan. Ya, semua tahu ya. Okey. Seterusnya menyanyikan lagu-lagu dengan penuh sambil mengibarkan bendera. Jawapan yang pertama apa dia? Pertama apa lagu? Lagu K-pop? Lagu K-pop. Patriotik. Okey, tempat kosong yang kedua? Yang mana? Penuh bersemangat. Baik, kita semak jawapan. Betul. Baik, tahniah ya. Ya. Baik, kita sambung dengan slide kita. Okey. Baik. Seterusnya. Okey, kepentingan menghormati negara. Okey, di mana? Okey, tadi Nisa, okey, murid-murid tadi dah buat kepentingan tu dah buat. Okey, membentuk semangat patriotisme tadi. Ya. Cikgu minta cara-cara menghormati, dia orang dah beri jawapan dah yang awal tadi tu, kepentingan menghormati negara. Ya. Jadi Dalam kita peta bulat tadi tu? Ya, peta bulatan tu. Yang itu adalah kepentingan yang mereka buat. Okey, tak apa, mereka advance. Betul. Okey, baik. Jadi kita sambung. Okey, kita sambung dengan kepentingan menghormati negara. Baik, penjelasan dia adalah membentuk perpaduan dan keamanan negara. Ya. Betul ya? Okey, seterusnya memupuk persefahaman dan mengelakkan perpecahan. Okey, perpecahan antara satu sama lain. Terusnya mengelakkan berlakunya pergaduhan antara masyarakat yang berbilang kaum. Sebab kita hidup dalam satu bumbung. Kita hidup dalam satu bumbung di Malaysia ni. Jadi kita perlulah menghormati negara. Jadi kita boleh mengelakkan berlaku pergaduhan. Terusnya mewujudkan perasaan kasih sayang. Okey, perasaan kasih sayang dalam kalangan masyarakat. Ya. Okey, dan mewujudkan perpaduan yang erat antara pemimpin dengan rakyat. Baik, dan kita ada lagi, memartabatkan identiti negara pada peringkat antarabangsa. Betul tak? Betul tak, rakan-rakan? Betul tak, rakan-rakan? Betul. Okey, apabila kita menghormati dan kita dapat memartabatkan identiti negara kita dan dapat melahirkan semangat patriotisme seperti mana jawapan yang tadi Darshini yang bagi awal-awal tadi tu. Okey, lepas tu mewujudkan perasaan bangga kepada negeri masing-masing. Yang ini tadi Yashin bagi yang negeri masing-masing tu. Betul. Jadi itu kepentingan, okey, dan menandakan kekuatan negara kita.
rakyat negara lain menghormati dan memandang tinggi terhadap negara kita. Betul lah? Betul tak? Betul. Kalau betul bagi double thumbs up boleh murid-murid? Kalau betul, faham? Double thumbs up? Ya. Jadi kita perlulah menghormati negara. Jadi kalau faham, apa kata kita cuba? Uji lagi sekali. Kita uji lagi. Mari cikgu, kita uji murid-murid kita hari ini. Baik, kita uji. Okey. Baik, okey. Jadi, kita sediakan Kahoot. Jadi minta murid join. Okey, siapa tak join lagi? Okey. Janavi tak join. Okay. Janavi, di mana anda? Di mana anda, Janavi? Kita nak anda menyertai. Okey, cepat join Janavi. Laman Kahoot. Ya. Okey. Laman Kahoot. Kita dah ada Sasmitra, Darshini. Kita dah ada Darshini, Tak Ikling, Lipohang dan Yashin dah bersedia. Yashin Rao. Jadi murid-murid, kita pentingnya kita menghormati negara supaya kita hidup. Okey, kita hidup secara harmoni dan dapat memupuk perpaduan. Betul tu. Okay, adik-adik di rumah pun sama perlu menghormati negara, lambang-lambang negara. Betul tu. Betul. Okey. Janavi, bagaimana? Mungkin kita boleh mulakan dahulu. Saya kira Janavi akan sertai kita selepas ini. Okey, baik. Jadi kita mula. Kita mula dulu. Berdebar pula saya, cikgu. Okey. Jadi soalan dia, apakah kepentingan menghormati negara? Okey, segera jawapan anda. Okey. Nampaknya kita dah ada. Dah ada dua jawapan. Kita dah ada dua jawapan. Yang lain bagaimana? Soalannya, apakah kepentingan menghormati negara? A, untuk mengelakkan perselisihan faham atau merah? Okey. Mengelakkan perselisihan faham. Okey. Jadi jawapan betul adalah untuk mengelakkan perselisihan faham. Okey, bukan untuk mendapatkan ganjaran daripada kerajaan ke ataupun kepentingan diri sendiri. Baik. Baik, next. Okey, kita ada dua murid yang jawab dengan betul tadi ya. Ya. Okey. Okey. Jadi yang dapat join okey, Yashin Rao. Okey. Okey. Kita tengok betul atau salah, true or false. Okey, antara kepentingan menghormati negara adalah membentuk perpaduan dan keamanan negara. Jadi betul atau salah? Kita dapat lihat jawapannya. Semua jawab betul, cikgu. Ya, semua jawab betul. Baik. Kita lihat semua markah betul. Semua. Ya, Yashin masih lagi mendahului carta dengan markah tertinggi nampaknya. Soalan seterusnya. Apakah akan berlaku sekiranya rakyat tidak menghormati negara? Okey. Ini salah satu kejadian lah. Boleh pilih merah, biru. Kita perlu menghormati jalur gemilang kita. Ya. Jadi jawapan dia apa? Okey, sama ada memartabatkan identiti negara, memupuk persefahaman dan mengelakkan perpecahan. Ataupun okey, betul. Masyarakat negara lain memandang rendah terhadap negara kita sekiranya kita tidak menghormati negara. Perlu menghormati. 4 daripada anda telah menjawab dengan betul. Baik. Okey, Yashin masih mendahului. Masih mendahului. Betul atau salah? Okey. Amalan menghormati negara dapat mewujudkan perpaduan yang erat antara pemimpin dan rakyat. Betul atau salah? Jawapan adik-adik kita nak lihat selepas ini. Keputusannya. Ya. Okey. Masih mendahului ya, Yashin. Pantas-pantas rakan-rakan. Baik, mengapakah kita perlu menghormati bendera kebangsaan, dan bendera negeri-negeri, untuk mempersendakan identiti negara atau untuk menghias rumah dengan bendera pada bulan kemerdekaan sahaja, ataupun untuk menghina bendera negara-negara lain, atau untuk mewujudkan perasaan bangga kepada negeri dan negeri masing-masing. Cikgu, mungkin kita boleh tengok dahulu jawapan yang betul tadi adalah? Jawapan betul tadi adalah, okey. Kita lihat, Yashin masih mendahului. Ya. Laju sangat cikgu. Saya pun tadi tak sempat nak menjawab. Ya ke? Okey. Okey. Untuk bangga terhadap negeri masing-masing. Okey, jawapan tadi itu. Yang ini soalan betul atau salah? Okey, amalan menghormati negara mewujudkan pergaduhan antara masyarakat berbilang kaum. Betul ke salah? Betul atau salah? Rakan-rakan. Mewujudkan pergaduhan. Kita lihat jawapan. Baik, okey, semua dah jawab. Semua jawab salah. Okey.
Ada seorang jawab betul tadi. Mungkin tersalah tekan. Nak cepat kan? Betul jawapannya mereka, betul. Okey, jawapan mereka betul tadi. Baik. Berikut merupakan kesan buruk sekiranya tidak menghormati negara kecuali. Okey, bendera tu tak boleh kita naikkan terbalik. Okey. Adik-adik kecuali boleh baca. Pilih jawapan yang salah ya. Okey. Kesan buruk. Baik. Semua adakah bagaimana? negara akan dipandang rendah ataupun negara bertambah maju? Sikap saling menghormati antara kaum terhapus atau perpaduan masyarakat berbilang kaum semakin jejas? Okey, kita semak jawapan murid. Okey, ada pelbagai jawapan. Jawapan betul adalah negara bertambah maju dan sejahtera. Sebab tricky question. Dia kecuali. Mungkin ada yang terlepas pandang. Okey, kita tengok siapa yang jawab betul. Lihat, nampaknya carta telah berubah. Yikling telah mendahului. Okey, soalan seterusnya dan juga soalan terakhir kita. Baik, soalan betul terakhir kita. Betul atau salah? Amalan menghormati negara dapat memartabatkan identiti negara di peringkat bangsa. Ini betul adalah atau gambar. Ya. Gambar atlet kita, yang Azizul, membawa pulang pingat Perak buat Malaysia betul. Dari Olimpik. Tahniah memartabatkan nama negara di peringkat antarabangsa. Baik ya. Alright, okey. Jadi kita tengok, okey, siapa yang menang? Okey, nombor 3. Nombor 3 kepada Sasmitra. Tahniah Sasmitra. Yashin di tangga kedua. Dan yang pertamanya ialah juaranya, pingat emasnya, Yikling. Tahniah Yikling. Tahniah juga kepada rakan-rakan yang lain kerana mencuba menjawab dengan betul. Baik, kita sambung. Baik ya. Sebelum kita sambung ke aktiviti yang seterusnya, kita akan beristirahat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Janji jumpa Kak Nisa selepas ini di Teras Didik TV KPM. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Merdeka! Wah, tiba-tiba semangat bulan kebangsaan. Diharapkan adik-adik di rumah tetap bersemangat masih menonton kami di Teras bersama dengan Cikgu Tipen dan juga rakan-rakan kita di sini. Murid-murid dari 6 buah sekolah yang berbeza. Jadi Cikgu Tipen, kita akan teruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Cikgu. Okey, baik. Terima kasih Nisa. Baik, jadi kita dah belajar tentang cara menghormati negara. Lepas tu kita belajar tentang kepentingan. Ya. Dan sekarang kita akan belajar tentang penghasilan lambang negara secara kreatif dan inovatif. Kita uji kreativiti murid. Baik. Yang tugasan ini sebenarnya saya dah beri murid secara awal. Minta mereka design satu, reka cipta satu lambang yang kreatif. Lambang yang kreatif yang melambangkan semangat patriotisme, lambang kebanggaan negara. Betul. Baik, mari kita lihat lambang-lambang murid. Lambang-lambang yang mereka hasilkan. Kita akan lihat hasil kerja. Boleh tak semua angkat dulu hasil kerja masing-masing? Kita nak lihat. Maaf. Mereka buat dalam Google Slide. Google Slide. Wah, canggih. Betul. Saya ingatkan buat guna macam ni lah. Macam ni hasil kerja bunga raya macam ni. Sebab sekarang ni kan semua teknologi, PDPR. Jadi minta mereka buat dalam Google Slide. Saya betul-betul teruja lah nak tengok hasil kerja mereka. Jadi jom kita pergi kepada hasil kerja yang pertama. Silakan Cikgu. Baik. Okey, yang pertama yang ni. Okey, ini hasil kerja siapa ni? Hasil seni siapa ni? Boleh kongsikan? Saya, Cikgu. Silakan Yashin. Baik, silakan Yashin. Kenapa pilih lambang ini?
Hari ini saya akan mempersembahkan lambang Malaysia. Saya mencipta lambang ini kerana ia menandakan semangat cinta pada negara dan perpaduan di antara masyarakat berbilang bangsa. Baik. Slogan saya ialah Malaysiaku, negara kebanggaanku. Ya, Baik, Malaysiaku. Terima kasih Yashin. Malaysiaku, negara kebanggaanku. Okey, dia ada lambang Tugu Negara, Jata Negara, Bunga Kebangsaan, semua ada. KLCC, okey, KL Tower, semua ada. Okey, tahniah Yashin. Tahniah Yashin. 5 bintang. 5 bintang. Yeay. Okey, Boleh bagi duit tu kot? Bagi duit RM50, RM100. RM100. Baik, kita teruskan dengan... Seterusnya. Okey, ni lambang siapa ni? Hasil kerja siapa ni? Hasil kerja siapa ni? Kita. Lambang saya, cikgu. Baik, Lipo Lipo Hang. Silakan. Saya mencipta Tugu Negara kerana ia melambangkan kegagahan wira sejati yang berani menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah untuk mempertahankan nama baik negara. Slogan saya ialah gagah dan setia, Malaysiaku makmur. Oh, baik. Ya. Tepat sekali. Gagah dan Penerangannya. setia. Wah, terima kasih. Okey, RM100. RM100 lagi ya. Untuk anda. Nanti kita back in. Baik, kita teruskan dengan lambang siapa ni? Hasil kerja siapa? Saya cikgu. Baik, Janavi. Teruskan Janavi. Saya mereka lambang ini kerana warna merah melambangkan keberanian dan warna kuning melambangkan kedaulatan. Warna putih pula melambangkan warna putih dan slogan saya ialah aku prihatin negaraku terhappat dan tersemai di hatiku. Terpahat. Dia salah sebut tu, terpahat dalam terpahat dan tersemai di hatiku. Tahniah Janavi. Tahniah Janavi, RM100 untuk Janavi. Okey, RM100 untuk Janavi. Okey. Bas, lambang siapa ni? Okey, hasil kerja siapa ni? Saya. Okey, Sasmitra. Okey, Sasmitra. Saya guna bendera Malaysia, harimau dan bunga raya. Bunga raya ialah bunga kebangsaan kita dan harimau haiwan kebangsaan kita. Slogan sayangi Malaysiaku kerana kita mesti sayang akan negara kita. Okey, sayang akan negara kita. Dia ada harimau ni. Sebab dia ni daripada Johor, Harimau Selatan. Ya, Harimau Selatan. Harimau Selatan daripada Johor. RM100 untuk Sasmitra. Sasmitra. Baik, kita teruskan dengan lambang siapa ni? Musim pandemik dah sangat sesuai. Lambang siapa ni? Cikgu. Silakan Darshini. Darshini, silakan. Saya telah mencipta mask sebagai lambang kerana mask ini melindungi kita daripada COVID-19. Sama seperti bendera Malaysia yang menjadi lambang kebangsaan dan keberanian kita yang juga melindungi rakyat Malaysia. Slogan saya ialah Malaysiaku selamat. Baik. Terima kasih, tahniah Darshini. sangat sesuai. Okey. Mask menjadi pelindung kita. Begitulah dengan bendera kita, negara kita. Menjadi lambang kebanggaan kita. Ya, mungkin boleh jadi peringatan kepada rakan-rakan di luar sana sentiasa pakai pelitup muka sekiranya ada keperluan penting untuk keluar rumah. Jika tiada, tidak mengapa duduk saja di rumah. Betul. Yang penting selamat. RM100 untuk RM100. anda. Pada masa yang sama, kita mengucapkan terima kasih kepada frontliners. Betul. Okey, Terusnya. Okey, lambang siapa ni? Ada burung kenyalang. Ya, Yiling, silakan. Yiling. Teruskan Yiling. Saya mencipta slogan ini kerana ada burung kenyalang dan bunga raya Malaysia di situ. Slogan saya ialah Malaysiaku harmoni. Malaysiaku harmoni. Malaysiaku Terima harmoni. kasih, Yiling. Terima kasih, Yiling. Memang Malaysia kita ni harmoni, aman dan damai. Betul tu. Okey, tahniah kepada semua murid. Okey, berjaya menghasilkan lambang. RM100. Habislah duit saya, cikgu. Semua duit saya dah bagi dah dekat rakan-rakan saya. Baiklah. Okey, kita menguji. Okey, sekarang ni kita nak tanya. Okey. Standard pembelajaran 6.1.3 iaitu memerihalkan perasaan apabila menghormati negara. Jadi kita tanya murid, okey, apakah perasaan anda apabila menghormati negara? Siapa nak kongsikan? Okey, silakan Sasmita.
Bangga. Bangga, perasaan bangga. Betul? Perasaan kita bangga. Seterusnya, Seterusnya. silakan. Saya, cikgu. Darshini. Gembira, cikgu. Gembira. Betul? Yashin, apa yang Yashin nak kongsikan? Yashin. Bangga juga. Bangga juga. Okey, mesti bangga. Betul. Bagaimana dengan Pohang? Pohang? Saya rasa sayang negara. Sayang negara. Betul. Okey. Pasal dia sayang. Sayangkan negara. Saya nak dengar pendapat Janavi. Janavi. Apa Janavi rasa? Silakan. Bangga juga. Bangga juga. Okey, Baik. bangga. Teruja. Teruja. Okey. Gembira. Seronok menghasilkan Seronok. lambang kebanggaan negara. Ya. Saya nak tanya Yik Ling. Bagaimana dengan Yik Ling? Apa perasaan anda? Bangga juga. Bangga. Bangga. Semua rasa Okey. gembira, bangga, sayang kepada negara selepas melakukan aktiviti Ya, ini. betul. Baik. Baik, okey. Jadi murid-murid, okey. Cikgu nak ingatkan anda, okey. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah menghormati lambang-lambang negara. Ya. Okey, lambang-lambang negara ni sangat penting. Lepas tu kita perlulah menghormati perlembagaan dan undang-undang negara. Sekarang ni kita perlulah mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Untuk keselamatan kita bersama. Cikgu Ya, Tipen, betul. saya nak tanya rakan-rakan kita, Okey. ada tak di antara anda yang dah mula mengibarkan atau menghias rumah, kediaman atau kenderaan menggunakan jalur gemilang? Ada tak? Ada tak? Kalau tak ada, boleh segera beli secara atas talian. Boleh. Kalau ada, boleh hiasi rumah rakan-rakan di rumah juga. Saya nak tanya kepada Yashin. Yashin, boleh tak kongsikan dengan Kak Nisa apa yang Yashin suka sangat tentang sambutan Hari Kemerdekaan? Saya suka tak banyak. Banyak, ada banyak. Dia ada banyak. Ada banyak. Suka perbarisan, Ya, betul. atau persembahan atau kostum-kostum kebangsaan yang cantik-cantik. Saya suka kostum kebangsaan. Ya. Pertandingan kostum, ada Betul. pertandingan nyanyian lagu patriotik. Lagu itu pun salah satu patriotik. yang ni. Betul tu. Saja, okey, pertandingan saja. Saja. Biasanya kalau yang bulan kemerdekaan ni mesti saja ada, okey. Betul. Cikgu mungkin boleh kongsikan serba sedikit sebelum negara kita dilanda pandemik, apakah sambutan kemerdekaan ataupun aktiviti-aktiviti bulan kebangsaan di sekolah, cikgu? Silakan. Okey, sebelum yang pandemik ni biasanya kami akan buat, okey. Kami mengadakan sambutan pelancaran kemerdekaan di Dewan Sekolah secara meriah, secara besar-besaran. Kita nyanyikan lagu patriotik bersama-sama dengan murid. Lepas tu kita tayangkan montaj, okey, peristiwa kemerdekaan. Lepas tu yang tayangan filem yang semangat patriotik, contohnya Lieutenant Adnan. Ya, betul. Ataupun Lieutenant Captain Hasan pun ada. Ya, okey. betul tu. Bukit Kepong. Ya, Bukit Kepong. Okey. Selain itu, kami juga mengadakan pertandingan mewarna, melukis poster kemerdekaan. Lepas tu yang pertandingan saja. Bulan kemerdekaan ini memang penuh meriah. Betul. Okey, mesti buat pelbagai aktiviti. Pakaian tradisional, pakaian kostum yang bertemakan merdeka. Bertemakan kebangsaan. Baiklah. Kalau di sekolah saya, cikgu, saya paling nanti-nantikan pertandingan menghias kelas. Ya, betul. Kelas mana yang paling kreatif, paling cantik menghias kelas bertemakan kebangsaan atau mengikut tema kemerdekaan pada sesuatu tahun itu. Ya, memang seronok buat yang menghias kelas ni. Menghias kelas ni memang seronok. Dari sejak kecil saya pun suka menghias kelas yang dengan pada masa bulan kemerdekaan. Baiklah. Dan saya pernah juga menang untuk pertandingan hias kelas ni. Sebagai guru saya sebagai guru kelas, saya pernah menang pertandingan tu. Wah, seronoknya. Semoga satu hari nanti kita akan dapat kembali kepada kehidupan yang biasa selepas pandemik ini berlalu. Kita nak uji minda sedikit rakan-rakan kita. Kita ada sedikit masa lagi. Boleh tak Nisa nak tanya? Boleh. Rakan-rakan kita tentang rukun negara. Mungkin ada yang nak berikan rukun negara. Siapa nak berikan? Kita nak cuba uji. Masih ingat lagi tak apa yang telah kita sebutkan bersama-sama di awal tadi? Boleh beri mana-mana. Tidak semestinya mengikut turutan. Okey, kita mulakan dengan Janavi. Berikan salah satu rukun negara. Tutup.
Kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan pada Tuhan, ya. Betul. Ada yang nak berikan Cikgu seterusnya? saya. Yik Ling, silakan Yik Ling. Kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan kepada raja dan negara. Betul, cikgu? Betul? Betul. Seterusnya, Yashin. Silakan Yashin. Keluruhan perlembagaan. Perlembagaan. Keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan. Betul. Seterusnya kita ada 2 lagi. Siapa lagi nak kongsikan? Silakan. Kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang. Dan kita ada satu lagi iaitu Kesopanan dan kesusilaan. kesopanan dan kesusilaan. Betul. Nisa. Ya. Okey, saya minta murid hafal lagu Jalur Gemilang rangkap pertama saja. Nak mereka nyanyikan? Boleh? Boleh, tak Rangkap ada masalah. pertama saja Jalur Gemilang. Boleh tak? Boleh, tak ada Okey, masalah. Nisa pun join sekali. Boleh, saya cuba. Baik, kita uji murid Jadi 1, 2, 3. Merahmu bara semangat wajah. Putihmu bersih budi pekerti. Kuning berdaulat Payung negara. Biru perpaduan kami semua. Itu dia rangkap pertama lagu Keranamu. Lagu Jalur Gemilang. Salah lagu. Itu lagu yang pertama cikgu nyanyikan bersama-sama tadi. Hari ini kita penuh dengan nyanyian. Betul, nyanyian semangat kemerdekaan di bulan kebangsaan. Baiklah cikgu, sebenarnya kita telah pun tiba di penghujung rancangan kita. Oh, ya ke? Jadi cikgu, saya nak minta cikgu untuk berikan sedikit rumusan terhadap apa yang telah kita pelajari setakat hari ini. Silakan cikgu. Baik. Apa kata kita minta daripada murid kita? Boleh, tak ada buat masalah. rumusan sebab kita dah ajar, jadi kita nak tahu hasil pembelajaran hari ini. Jadi kita tanya, okey murid, apa yang kamu belajar hari ini? Siapa nak kongsikan? Okey, kita tanya Pohang. Baik silakan, Pohang, Pohang. apa yang kamu dapat? Saya dapat cara-cara untuk menghormati negara. Cara-cara terima menghormati kasih. negara dapat. Okey. Ada lagi nak kongsikan? Okey, baik Yashin. Yashin, silakan. Mengetahui lebih banyak mengenai lambang Malaysia dan juga kepentingan menghormati negara. Betul. Tepat sekali Yashin. Tadi Genevieve ada nak kongsikan sesuatu. Silakan Genevieve. Ya Genevieve. Saya dapat belajar kepentingan menghormati negara. Kepentingan menghormati negara. Jadi cikgu nak rumuskan sini. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah mengetahui cara-cara menghormati negara yang betul dan perlulah kita menghormati negara. Dan itu adalah tugas setiap warga negara untuk memupuk perpaduan antara rakyat berbilang kaum dan mengelakkan perselisihan faham antara masyarakat. Betul tu cikgu. Jadi apa yang kita belajar pada hari ini diharapkan memberi manfaat dan input kepada rakan-rakan kita di rumah juga. Terima kasih Nisa ucapkan kepada murid-murid yang bersama-sama dengan kita pada hari ini di Teras Didik TV KPM. Terima kasih Yashin jadi SK Seksyen 13 Shah Alam. Kita ada Sasmitra jadi SJKT Taman Tun Aminah Johor Bahru. Kita ada Darshini dari SJKT Ladang Batak Rabit Teluk Intan Perak. Kita ada Yikling dari SJKC Masjid Tanah Melaka, Pohang dari SJKC Chung Hua Jertih Terengganu dan Genevieve dari SK Batu Belah Kelang Selangor. Terima kasih Cikgu Tipen dari SK Seksyen 13 Shah Alam Sekolah Kluster Kecemerlangan. Betul cikgu? Ya, terima kasih kepada semua yang menonton Teras hari ini. Kekalkan semangat kemerdekaan anda di sepanjang bulan kebangsaan kita. Jumpa anda lagi di episod akan datang. Saya Nisaki. Assalamualaikum. Bye. Selamat tinggal. Merdeka! 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 Sering menekankan kepada murid dan guru, pembelajaran dan pengajaran perlu ada 5 elemen penerapan, iaitu komunikasi, kolaborasi, pemikiran kreatif, nilai dan etika bagi membentuk kemungkinan murid dan sasiah yang teruji di Sekolah Kebangsaan Seksyen 13. Program Didik TV merupakan satu platform yang dapat memperkasakan budaya ilmu dan menerapkan nilai murni dalam diri murid-murid. Program yang disediakan berpusatkan murid berteraskan elemen-elemen pembelajaran abad ke-21. Pengisian dan tema yang dipilih memberi peluang kepada murid untuk berfikir secara kreatif dan kritis
seterusnya menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Mengucapkan jutaan terima kasih kepada TV Pendidikan atas sumbangannya untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran murid-murid dalam tempoh pandemik COVID-19 ini. Dalam kurikulum, kami mengutamakan kebesaran bahasa Inggeris untuk mencapai KPI sekolah. Untuk mencapai pembelajaran murid yang berkesan, kami lebih menekankan pengajaran berpusatkan murid. Didik TV KPM